Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fiza Zaman bersama rakan tugas Syazoni Syafusyam, yang mana hari ini Malaysia memilih selesai penamaan calon. Selesai juga kita lihat parti-parti politik membentangkan manifesto masing-masing dan pilihan raya umum ke-15 memasuki pusingan kedua yang tentunya terarah kepada apa yang bakal ditawarkan parti yang bertanding sepanjang tempoh berkempen yang berbaki 11 hari lagi. Apa yang jelas, parti politik terutama 5 gabungan besar iaitu Barisan Nasional BN, Pakatan Harapan PH, Pakatan Nasional PN, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS tentu akan menggerakkan sepenuh usaha menawarkan manifesto dan khidmat kerja yang boleh memikat hati pengundi. Dan parti yang memenangi hati nurani rakyat ini dianggap sebagai faktor penentu untuk membina masa depan negara yang lebih baik serta memastikan politik negara lebih dinamik sekurang-kurangnya untuk tempoh 5 tahun lagi. Dan kita juga nak melihat kepada faktor yang mampu menangi hati rakyat untuk keluar mengundi, yang mana berdasarkan ada beberapa data yang kalau boleh kita bentangkan kepada anda semua, melihat kepada apa agaknya faktor-faktor mereka ini untuk keluar mengundi nanti. Dan ini adalah beberapa data yang nak kami kongsikan kepada anda melihat kepada beberapa badan kaji selidik yang telah pun mengeluarkan hasil kaji selidik mereka. Rata-rata kalau kita lihat kepada kajian yang dilakukan oleh Ilham Center, mereka ini majoriti kaum fokuskan faktor isu untuk keluar mengundi. Kalau kita nak lihat kepada peratusan secara besar-besarannya, calon 38% rata-rata yang ditemui akan memilih faktor calon untuk keluar mengundi pada PRU15 nanti. Tetapi 32% pula menyatakan mereka ini akan keluar mengundi untuk parti pilihan mereka. Manakala isu 30% yang dipilih untuk keluar mengundi nanti. Tetapi kalau kita nak melihat kepada secara keseluruhannya, bagi kaum yang memfokuskan faktor isu, termasuklah Melayu rata-rata bersetuju, 38% menyatakan mereka ini setuju isu dimainkan untuk pilih siapa agaknya wakil rakyat pilihan mereka. Tetapi bagi Bumi Putra non-Muslim misalnya, mereka lebih memilih kepada calon. 50% calon-calon yang dipertaruhkan, itu adalah faktor mereka akan keluar mengundi pada PRU ke-15 nanti. Dan satu lagi data yang dibawakan oleh kajian Ilham Center ini, setiap penempatan itu memfokuskan juga kepada faktor-faktor isu. Ia berbalik kepada mereka yang ditemui di bandar, di pinggir bandar, di kampung dan juga tanah rancangan. Misalnya kalau di pinggir bandar, kita nak lihat mereka memang memfokuskan lebih cenderung kepada 34% ini mungkin isu-isu infrastruktur misalnya di pinggir bandar, tetapi mereka di bandar juga memainkan faktor isu mungkin kepada kita lihat kepada keadaan ekonomi ketika ini, kos sara hidup dan sebagainya. Jadi mungkin penyelesaian ataupun manifesto yang dibentangkan oleh parti-parti politik ini yang menjadi pilihan mereka untuk keluar mengundi nanti. Satu lagi dapatan daripada kajian Ilham Center kalau kita nak lihat adalah berdasarkan demografi usia itu sendiri. Kalau anak-anak muda ini yang menarik untuk kita lihat adalah mereka ini pilih calon. Dalam kalangan umur 18 ke 20 tahun, 21 ke 29 tahun, mereka ini cenderung untuk memilih calon pada PRU ke-15 nanti untuk mereka keluar mengundi. Ini bermakna calon-calon yang dipertaruhkan memainkan peranan yang besar, mungkin dengan ada manifesto mereka sendiri di kawasan-kawasan tertentu untuk mereka menangi hati rakyat. Kita nak lihat 18 ke 20 tahun, mereka nak tahu siapa calon yang dipertaruhkan untuk mereka pilih pada PRU nanti. Dan mereka yang berusia 21 ke 29 tahun pula juga lebih kurang sama 41%. Tapi kalau kita nak melihat kepada demografi usia yang lebih berusialah, saya kira 60 tahun ke atas, mereka tetap memilih parti-parti politik untuk keluar mengundi nanti. Adakah ini bermakna tidak kiralah siapa calon yang dipertaruhkan oleh parti-parti tersebut, tapi mereka ini tetap akan pilih parti? 46% dalam kalangan usia 60 tahun ke atas dan juga 50 ke 59 tahun mereka cenderung untuk pilih berdasarkan parti. Itu kalau kita melihat kepada kajian yang dilakukan oleh Ilham Center yang difahamkan respondennya lebih kurang 1,600 orang. Tapi satu lagi kajian hasil dapatan yang dijalankan oleh Universiti Utara Malaysia, UUM, kita nak melihat kepada pecahan secara keseluruhannya.
Berbeza sedikit berbanding daripada hasil kajian yang dilakukan oleh Ilham Center yang mana rata-rata cenderung memilih isu untuk dijadikan faktor mereka keluar mengundi nanti. Tapi berdasarkan kajian yang dilakukan oleh UUM ini, nyata 36.9% bersetuju untuk pilih parti politik. Mereka nak lihat parti politik mana yang bertanding pada PRU15 ini untuk mereka pilih sebagai calon wakil rakyat ataupun wakil rakyat yang akan dipilih pada PRU15 nanti. Ini adalah antara faktor-faktor yang kita melihat kepada apa dapatan kajian yang dilakukan oleh beberapa badan kajian yang lain, dan ia berbalik kepada apa agaknya perkara yang mesti menjadi keutamaan oleh parti politik dalam PRU ke-15 ini. Sekali lagi kita lihat keadaan ekonomi yang perlu difokuskan oleh calon-calon yang dipertaruhkan pada PRU15 ini untuk memenangi hati rakyat. Kita tahu juga manifesto oleh parti-parti politik utama telah pun dibentangkan, antara lain mereka ini ingin menyelesaikan isu keadaan ekonomi, kos sara hidup dan sebagainya. Tapi inilah dia melihat kepada kos sara hidup 45.1%, lagi tinggi daripada keadaan ekonomi ketika ini. Tetapi mereka juga melihat mungkin hanya sukan dan rekreasi itu hanyalah 0.5% yang menjadi faktor untuk pengundi keluar mengundi nanti yang perlu dimainkan ataupun yang perlu dijadikan oleh keutamaan parti-parti politik ketika ini. Itu antara dapatan kajian. Tapi kita nak juga melihat kepada bagaimana agaknya sentimen rakyat selepas rakan-rakan setugas kami telah pun pergi ke beberapa negeri untuk bertemu dengan rakyat sendiri. Apa yang menjadi faktor ini mereka nak keluar mengundi? Kita akan bersama dengan rakan setugas kami Ridauddin Daud di Manjung. Difahamkan ada cerita rakyat. Ridauddin, apa ceritanya di sana? Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penjagaan Asia Bukit Jalil. Sebenarnya di Manjung baru hari pertama saya sampai di sini. Sebelum ini saya dah sampai di Lumut, di Pangkor dan sebagainya. Namun saya tertarik mendengar cerita yang dibawakan oleh Syazwani sebentar tadi, data-data itu. Kalau diikutkan sebenarnya apa yang dikatakan, mungkinlah kita boleh lihat bagaimana pengundi muda itu lebih melihat kepada calon dan sebagainya, bukan kepada parti. Jadi sudah pasti ia sebenarnya memberikan satu gambaran buat parti-parti politik dan juga calon untuk mencari cara, mencari mekanisme bagaimanakah mereka dapat menarik perhatian pengundi-pengundi, terutamanya melibatkan golongan muda untuk mengundi mereka, dan yang pastinya lebih penting adalah untuk memastikan mereka keluar mengundi. Jadi itulah antara perkara yang perlu diberi perhatian, dicari strategi yang baik untuk menarik mereka keluar mengundi. Kerana kalau diikutkan sebenarnya ini adalah antara cabaran baharu buat bukan sahaja Barisan Nasional, malah ia juga melibatkan Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Warisan, Pejuang dan sebagainya untuk menarik pengundi-pengundi muda untuk keluar. Bagaimanakah caranya untuk memastikan mereka keluar mengundi dan memastikan supaya undi 100% itu dapat dicapai. Jadi antara perkara yang mungkin saya sempat bertemu dengan golongan muda, mereka memang banyak mengatakan ada yang pilih calon, ada yang tidak begitu melihat pada parti namun memilih pada isu. Kerana kalau ikutkan saya sempat berbual calon bebas di Bagan Datuk, Muhammad Taufik Tun Dr. Ismail. Sebelum ini beliau memberikan satu input yang saya fikir mungkin agak baik, kerana menurut beliau ketika mahu mendekati pengundi muda ini, mereka lebih memikirkan tentang kelangsungan hidup. Tidak perlulah berbincang isu nasional, isu pelik-pelik, mungkin kita boleh kata pelik-pelik, atau isu-isu yang jauh dari mereka. Sebaliknya, fikirkan isu yang rapat dengan mereka. Yang pertamanya pada waktu ini adalah bagaimana untuk meneruskan hidup, bagaimana untuk mereka menangani isu kos sara hidup yang semakin tinggi, dan juga bagaimana mereka mahu bergerak ke depan, terutama dalam kerjaya dan sebagainya. Jadi itu antara yang mungkin boleh dia ambil perhatian. Sebenarnya kalau pengundi muda ni sebenarnya, kalau mengikutkan apa yang saya perhatikan, mengikut apa yang saya berbual dengan mereka, mereka betul, kalau mengikutkan data itu memang betul, mereka lebih memilih kepada calon dan bukan parti. Mungkin antara faktornya kerana mereka baru lagi dalam politik, masih lagi jagung dalam politik negara, tidak pun melihat banyak parti dan sebagainya. Dan kebetulan apabila mereka berada dalam senario politik sekarang juga, kita lihat bagaimana boleh dikatakan banyak orang kata kecelaruan dalam politik yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakang ini. Jadi mungkin itu membuatkan mereka tidak mahu memilih parti, sebaliknya mahu memilih calon. Ini berbeza dengan golongan-golongan yang mungkin sudah pun berusia, kerana mereka hidup dengan parti itu agak lama. Mungkin ada yang hidup dengan parti itu 20 ke 30 tahun, mungkin ada yang lebih dari itu. Jadi sayang pada parti itu sebenarnya lebih tinggi berbanding sayang kepada calon. Saya boleh kaitkan dengan bola sepak lah. Sebagai contoh, saya adalah penyokong Chelsea. Saya daripada dulu dah lama dah dengan Chelsea. Jadi walau apa pun jadi pada Chelsea, tak kira lah menang kalah ke, saya akan tetap menyokong Chelsea. Itu mungkin pada saya. Kerana bila difikirkan, bila dah lama dengan sesuatu, kalau kita bagi contoh sesuatu parti politik, bila dah lama, mungkin itulah menyebabkan
mereka nak mengubah itu agak sukar. Namun jika mungkin baru tengok bola dan sebagainya, jadi mereka boleh lompat-lompat. Kadang sokong Liverpool, kadang sokong Manchester United, kadang sokong Chelsea dan sebagainya, kerana mereka tidak begitu terikat. Jadi mungkin itulah yang boleh dikatakan kepada pengundi-pengundi muda ini. Namun saya ingin kongsikan, saya suka sebenarnya ada satu quote daripada Pak Cik yang saya jumpa di Sungai Seput 2 minggu lepas. Dia mengatakan bahawa dia yakin pengundi muda dapat memilih dengan bijak, kerana menurutnya pengundi muda ini tidak taksub. Kalau orang-orang tua ni mereka biasanya taksub, dan mungkin sebab itulah mereka akan terus memilih parti, terus memilih calon yang dalam parti itu. Tak kiralah dia buat baik ke, dia buat tak baik ke, mereka akan terus memilih calon daripada parti tersebut. Jadi itulah dia katakan, kalau pemimpin itu menjadi baik tidak mengapalah, kalau pemimpin itu jadi tidak baik rugilah untuk rakyat sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak perkara yang boleh kita lihat, dan data-data itu sebenarnya juga menceritakan bagaimana sentimen pengundi muda dan sebagainya. Namun sudah pasti banyak strategi yang perlu dilakukan, kerana kalau ikutkan pertambahan jumlah pengundi muda ini sangat signifikan. Bukan sahaja di Manjung, di Lumut ini sebenarnya, di seluruh Malaysia sebenarnya pertambahannya sangat banyak. Jadi sudah pasti strategi-strategi yang penting perlu dilakukan. Bagaimanakah mereka mahu melakukan program-program yang boleh menarik pengundi muda, dan yang pastinya adalah yang paling penting untuk memastikan mereka keluar mengundi, mendidik mereka untuk keluar mengundi, kerana daripada langkah pertama inilah mereka akan melangkah dan tidak akan miss mengundi pada setiap tahun yang akan datang. Okey, baik. Terima kasih Ridaudin Daud. Dah tiba masanya anda bertukar pasukan bola sepak. Okey, baik. Menarik analogi itu. Baik, dalam masa yang sama kita juga bersama dengan Luqmanul Hakim, iaitu Ahli Dewan Muda Johor, bagi melihat kepada bagaimana sebenarnya meningkatkan keinginan keluar mengundi nanti. Assalamualaikum, selamat pagi Luqman. Habizi dan Syazwani. Luqman, pertama sekali kita ingin melihat kepada Luqman sebagai seorang anak muda. Adakah wartawan kami tadi ceritakan bagaimana sebenarnya orang muda ni dia tidak terikat kepada parti politik, dan politik ketaksuban itu sebenarnya adalah untuk golongan-golongan yang telah berumur dan bukan untuk golongan muda pada ketika ini. Bagaimana kita melihat faktor-faktor yang mungkin memainkan peranan yang cukup penting yang perlu diberikan perhatian oleh calon-calon yang bertanding bagi memastikan bahawa keinginan pengundi-pengundi muda ini keluar bagi menunaikan tanggungjawab mereka 19 November ini? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Bagi saya, anak-anak muda ini ingin melihat satu perubahan ataupun anjakan paradigma dalam bentuk fast pace, ataupun kita boleh simpulkan anak muda ingin melihatkan satu perubahan yang cepat, tidak seperti golongan-golongan sebelum ni. Tapi berbalik kepada soalan bagaimana nak tingkatkan kehendak keluar mengundi, bagi saya adalah terletak kepada individu itu sendiri. Apa yang saya maksudkan di sini adalah rakyat sendiri sudah cakna tentang politik. Mungkinlah ada segelintir yang berkata buat apa untuk turun mengundi dan sekian-sekian, tetapi sedar ataupun tidak bahawa rakyat sedar bahawa politik adalah penentu bagi biaya kos harga hidup mereka, harga makanan, timbalan polisi demi kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Itu terletak kepada keputusan politik. Dan bagi saya kunci utama adalah rakyat sudah celik politik, ataupun anak muda ini sudah celik politik apabila mereka mempunyai akses terhadap internet untuk melihat bahan-bahan politik yang dipaparkan oleh beberapa parti politik, dan mereka boleh buat analisis yang cukup pantas dan cukup tuntas bagi memilih calon-calon yang mereka inginkan. Dan apabila kita boleh katakan pengundi itu ataupun khususnya pengundi anak muda itu sudah celik politik, mereka boleh menentukan masa depan negara mereka bagi 5 tahun akan datang, ataupun lokaliti sesebuah kawasan melalui undi yang mereka turunkan itu. Dan suka untuk saya tekankan, khususnya buat anak muda yang baru pertama kali untuk turun mengundi bagi PRU 15 ini, belajarlah dan lakukanlah analisis yang mendalam sebelum menanda kertas undi itu sendiri, kerana bagi saya satu undi memberi 1000 makna. Dan saya tekankan anak muda dekat sini kerana hasil daripada data yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, dilaporkan antara 40 hingga ke 50 ribu rakyat Malaysia berusia 18 tahun setiap bulan. Anak muda merupakan satu game changer bagi PRU ke-15 kali ini. Namun begitu, kalau kita lihat daripada rekod keluar mengundi bagi pilihan raya negeri di Sabah, Sarawak dan Melaka yang diadakan selepas PRU 14, peratus keluar mengundi hanya sekitar 60%. Namun begitu, lebih membimbangkan lagi adalah peratus keluar mengundi bagi PRN terkini di Johor yang diadakan pada Mac lalu. Buat pertama kalinya mereka yang berumur 18 tahun ke atas dah boleh keluar mengundi, dan rekodnya cukup membimbangkan yang mana keluar mengundi hanyalah 55%. Dan ingat bahawa anak muda
kuasa mengundi adalah kuasa kita dan satu undi membawa 1000 makna sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh William E. Simon yang bad politician are sent to Washington by the good people who don't vote. Jadi anak muda harus cakna dan lebih lakukan analisis sebelum turun mengundi pada PRU ke-15 kali ini. Okey, Luqman, kalau kita nak melihat kepada anak muda itu sendiri perlu cakna dengan literasi politik. Tapi ketika ini kita juga ada dapatan bahawa anak-anak muda ini masih lagi keliru sebenarnya antara calon yang dipertaruhkan dan juga parti-parti politik yang bertanding. Mereka ini mungkin agak keliru, tak tahu nak pilih sama ada pilih berdasarkan parti ataupun calon. Tetapi mereka melihat kepada faktor isu yang menjadi keutamaan kali ini. Pada pendapat Luqman, apa agaknya peranan yang perlu dimainkan oleh parti-parti politik termasuklah pemimpin-pemimpin dan juga calon-calon yang dipertaruhkan ini untuk memberi ataupun memahamkan lagi literasi politik ini terutamanya dalam kalangan anak muda? Okey, terima kasih atas soalan itu. Kalau kita lihat peranan parti politik dan calon-calon yang bertanding bagi PRU15 kali ini adalah perkara yang harus dititik beratkan adalah berkempen untuk mendidik, bukanlah berkempen untuk memburuk-burukkan lawan ataupun saingan mereka bagi mana-mana lokaliti. Kerana mendidik itu lebih baik. Kalau kita lihat pengundi muda untuk PRU kali 15 ini meningkat kalau kita lihat perangkaan data yang telah dikeluarkan, dan oleh itu saya rasa parti politik dan calon-calon yang bertanding haruslah menggunakan tools yang ada seperti media sosial dan sebagainya untuk mendidik pengundi muda ini supaya mereka lebih jelas dan faham. Mungkin calon-calon yang bertanding boleh berkongsi tentang peranan adun dan juga peranan ahli parlimen, kerana mungkin ada setengah anak muda agak keliru dengan peranan ahli DUN dan ahli parlimen itu sendiri. Okey, baik. Kita akan terus bersama dengan Luqman selepas ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Malaysia Memilih untuk kita bincangkan bagaimana mahu meningkatkan keinginan pengundi untuk keluar pada 19 November nanti. Dan dalam masa yang sama juga kami di Sarawak ni tanyakan pendapat penonton Sarawak ni di pelbagai platform media sosial dan juga televisyen kami. Dan dalam masa yang sama kita ingin melihat kepada soalan yang kami tanyakan baru-baru ini, iaitu adakah anda telah pun baca manifesto dan tawaran parti politik? Ini soalan yang baru kami tanyakan semalam Syazwani. Betul. Dan jumlah responden sekarang ada lebih kurang dalam 546 responden. Dan setakat pukul 8.30, 8.48 pagi ini, kebanyakan responden, majoritinya menunjukkan 58% menjawab ya, kerana kita juga telah lihat parti-parti politik antaranya PHBN semalam telah pun bentangkan, Perikatan Nasional telah pun juga bentangkan, GPS juga telah pun bentangkan baru-baru ini manifesto-manifesto mereka, dan 28% menyatakan bahawa belum lagi, mungkin masih baru, dan dalam masa yang sama juga tidak peduli hanya 14%. Jadi kita juga bersama dengan Luqman untuk bincangkan bagaimana sebenarnya untuk kita tingkatkan keinginan untuk keluar mengundi. Manifesto yang disajikan pada ketika ini saya lihat kebanyakannya menyentuh kepada isu kos sara hidup dan juga ekonomi. Semua manifesto perkara utama dan juga paling asasnya adalah berkaitan dengan ekonomi dan juga kos sara hidup ini. Jadi pada pandangan Luqman, bagaimana sebenarnya manifesto ini menjanjikan sesuatu yang ataupun menjadi salah satu faktor kepada keinginan untuk pengundi keluar? Adakah ia sebagai salah satu, masih lagi sebagai salah satu faktor utama untuk pengundi keluar, ataupun kita lihat juga bagaimana sebenarnya manifesto ini sejak daripada 4 tahun 6 bulan yang lepas dikatakan sebagai bukan sesuatu yang perlu dipatuhi oleh parti-parti politik dan sebagainya. Adakah itu akan menjejaskan kepentingan manifesto dalam pilihan raya umum yang ke-15 untuk keinginan pengundi keluar itu, Luqman? Okey, terima kasih Hafizah atas soalan yang diberikan. Bagi saya sendiri sebagai seorang anak muda, saya melihat kepada semua manifesto yang telah dibentangkan oleh parti-parti politik yang bertanding untuk PRU ke-15 kali ini, dan saya melihat ke arah realistiknya sesuatu manifesto itu berbanding dengan daripada apa yang kita sedap dengar. Bagi saya, kalau kita lihat daripada Pakatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, mereka semua pernah memimpin negara, dan kita boleh lihat daripada situ KPI mereka, adakah mereka menepati KPI ataupun hampir separuh manifesto yang mereka bentangkan sebelum ini mereka berjalan laksanakan ataupun tidak. Dan
PRU ke-15 ini menjadi penanda arasnya bagi anak muda sendiri. Saya menggunakan diri saya sendiri untuk melihat adakah setiap parti politik ini hanya membentangkan manifesto tidak berlandaskan realistik. Jadinya kunci utama di sini adalah realistik. Bagi anak muda, mereka melihat ke arah realistik yang mana manifesto yang dibentangkan itu sejajar dengan apa yang mereka ingin lakukan pada 5 tahun akan datang terhadap negara kita ini. Ya, menarik juga kalau kita nak lihat kepada antara faktor-faktor lain, Luqman. Misalnya mungkin keadaan cuaca ketika ini dengan banjir dan sebagainya. Kita nak melihat kepada kenyataannya dah pun dikeluarkan oleh SPR. Kemudian Perdana Menteri juga ada menyatakan kalau hujan ataupun banjir perkara ini ataupun proses pilihan raya ini akan dibatalkan atau bagaimana, itu adalah tertakluk kepada SPR. Itu yang dikatakan. Jadi bagaimana kita nak melihat antara faktor-faktor lain ini, keadaan cuaca misalnya, banjir, yang boleh menarik ataupun mungkin menolak pengundian itu nanti? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Faktor-faktor cuaca dan sebagainya mungkin akan mengganggu atau menjejaskan peratus keluar mengundi. Namun begitu, saya percaya rakyat Malaysia cakna dan yakin untuk melakukan sebuah ajakan paradigma buat negara kita. Dan faktor cuaca itu mungkin kalau hujan gerimis ataupun cuaca yang boleh kita atasi lagi, peratus peluang mengundi akan meningkat. Tapi kalau banjir dan sebagainya, mungkin sedikit sebanyak mengganggu gugat peratus peluang mengundi dan ini cukup menggusarkanlah bagi rakyat. Dan Luqman, dalam masa yang sama, kita ingin melihat kepada keadaan sekarang. Calon-calon parti-parti politik tidak boleh memandang enteng akan kehadiran pengundi muda yang jumlahnya cukup besar bagi PRU yang ke-15. Tapi dalam masa yang sama, sebagai seorang anak muda, pernah juga sudah pasti saya sendiri kongsikan pengalaman kepada Luqman. Saya pernah menerima soalan daripada rakan-rakan segelintirnya. Ada yang bertanyakan, kenapa DUN tak bubar? Apa perbezaan Parlimen dan juga DUN pada usia 30 tahun? Luqman boleh bayangkan tak bagaimana sebenarnya literasi politik negara untuk dalam kalangan pengundi-pengundi muda pada ketika ini? Dan bagaimana sebenarnya literasi politik itu perlu kita titik beratkan di peringkat mungkin seawal sekolah dan sebagainya. Apakah orang bertanyakan sama ada perlu tambah subjek ke, sama ada perlu tambah dari sudut kurikulumnya ke, untuk pastikan bahawa orang jelas dengan perlembagaan negara, bukan hanya untuk ambil peperiksaan berkaitan dengan paper perlembagaan dan sebagainya untuk lepas paper itu saja. Tapi kita juga tahu, faham dan pastikan kita pilih pemimpin yang betul. Okey, terima kasih Hafiza atas soalan yang diberikan. Bagi saya, tambah silibus ataupun sebagainya itu luar bidang kuasa saya. Tapi saya akan memberikan pendapat daripada pendapat pribadi saya sebagai anak muda. Perkara yang paling mudah untuk kita capai dan untuk kita lakukan adalah anak-anak muda harus kerap membicarakan isu-isu semasa bersama kenalan. Tidak kiralah di mana kita berada, sama ada kita minum-minum petang dan sebagainya, supaya kita dapat bertukar-tukar pandangan. Mungkin ada segelintir rakan kita lebih celik politik dan mereka boleh sumbangkan idea ketika kita membincangkan isu-isu tersebut. Bukanlah untuk menghasut supaya menyokong parti mana yang kita sokong. Berbeza ideologi politik itu bagi saya bukanlah satu perkara yang harus kita pandang secara negatif, tapi ini suatu perkara yang baik untuk membangkitkan lagi semangat untuk berbincang mengenai isu-isu semasa dan memilih siapa yang kita bakal undi, siapa yang bakal pimpin negara kita bagi tempoh 5 tahun akan datang, bukanlah seperti memilih rumah sukan yang mana kita terikut-ikut dengan rakan-rakan kita, tapi kita letak kepada analisis seorang anak muda itu dengan apa yang dia dengar, dia lihat dan dia baca. Jadi bagi saya kunci utama di sini adalah kerap membicarakan isu-isu semasa dan kerap berkongsi tentang pandangan politik bersama kenalan-kenalan rapat. Itu adalah langkah yang saya rasa paling tuntas, paling cepat dalam masa beberapa hari yang sebelum kita turun mengundi. Dan pandangan Luqman, bagaimana nak menyemaikan keinginan mengundi ini untuk anak-anak muda yang berada di luar bandar itu, kerana kita juga faham bahawa sentimen di luar bandar berbeza dengan sentimen di bandar. Okey, bagaimana kita nak meningkatkan peratus keluar mengundi bagi lokaliti kawasan luar bandar adalah dengan cara calon-calon itu sendiri harus membangkitkan semangat anak muda, harus melakukan beberapa program yang melibatkan anak muda khususnya ketika mereka berkempen, dan secara tak langsung perkara ini
akan memberikan suntikan ataupun anjatan paradigma buat golongan anak muda yang khususnya buat pertama kali ingin keluar mengundi? Okey, Luqman, dalam tempoh 11 hari lagi, rakyat Malaysia akan menjalankan tanggungjawab mereka dengan memilih siapa pemimpin yang bakal meneraju pentadbiran negara ini. Apa agaknya yang boleh disuarakan terutamanya kepada pemimpin politik? Mungkin dari segi kempennya kali ini kita lihat mungkin sedikit agak berbeza, lebih kepada penggunaan media sosial misalnya, tetapi ceramah-ceramah itu juga tidak dilupakan bagi melihat kepada demografi usia yang berlainan. Jadi apa agaknya gesaan yang ingin disuarakan? Okey, gesaan saya secara peribadi bagi calon-calon ataupun ahli-ahli yang akan bertanda pada PR15 turunlah ke padang on ground untuk santuni rakyat kerana 2 tahun kita telah berkurang disebabkan oleh COVID-19. Jadi ini adalah ground yang terbaik untuk ahli-ahli politik dan calon-calon yang bertanding pada PR15 menyantuni rakyat, mendepani atau mendengar keluh kesah mereka supaya jika anda menang dan jika anda diangkat, laksanakanlah tanggungjawab sebaik-baiknya, angkatlah suara rakyat mengundi anda kerana PRU15 ini adalah penentu segalanya bagi 5 tahun akan datang buat negara kita. Jadi kunci utama di sini saya ingin kongsikan adalah turun menyantuni rakyat bukan sekadar ketika kempen dan ketika habis PR15 ini supaya suara rakyat lebih didengari dan diangkat ke Dewan Parlimen dan Dewan Negeri. Sekian. Okey, baik. Terima kita kasih. ada 2 minit lagi. Mungkin Fizi ada soalan yang terakhir? Okey, soalan yang terakhir adalah bagaimana sebenarnya kita ingin melihat kepada, ialah anak muda ni dia tak banyak pun nak berfikir tentang masuk politik dan sebagainya, sebab ketika umur 20 hingga 30 ni banyak berfikirkan tentang pekerjaan, nak beli rumah, nak kahwin, nak beli kereta dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya tumpuan tersebut harus kita letakkan juga kepada politik, kerana anak muda yang celik berkaitan dengan politik ini sudah pasti akan membawa yang perkara-perkara yang lebih baik untuk negara kita, kerana kita tak mahu ketinggalan anak muda kita juga sama kuat, sama pandai dengan anak muda di luar sana, di antarabangsa. Okey, jadi dekat sini bagi saya untuk anak-anak muda harus berfikir secara terbuka, yang mana kalau nak kahwin, kalau nak beli rumah, nak beli kereta, semua itu terletak kepada keputusan politik, pada harga naik ataupun turun dan sebagainya, dan kita tidak mahu keciciran dengan negara-negara jiran kita. Jadi kita inginkan anak muda mulai hari ini ataupun lebih awal lagi kita kerapkan membaca bahan-bahan ilmiah, tidak kira lah datangnya daripada mana, asalkan bahan ilmiah itu sumbernya tidak diragui, jadinya ianya satu perkara yang baik, dan kita mahu lihat anak muda kita duduk sama rendah dan diri sama tinggi dengan anak-anak muda negara-negara maju, yang mana negara kita pun dalam proses membangun ke arah pembangunan. Okey. Baik, terima kasih Luqman Nur Hakim yang merupakan ahli Dewan Muda Johor. Pastinya ketika ini tumpuan kita adalah untuk menggesa seluruh rakyat Malaysia menjalankan tanggungjawab memilih bagi Malaysia memilih ataupun pilihan raya umum ke-15 pada 19 November ini. Sasarannya adalah undi 100% melihat kepada faktor-faktor tak kiralah demografik, usia maupun kaum. Kita nak gesa semua orang keluar mengundi nanti. Ya, dan PRU kali ini adalah tiba masa kita adalah bos kepada pemimpin-pemimpin politik. Baik, itu saja untuk Awani Pagi Malaysia Memilih hari ini. Saya Hafiz Zaman. Saya Nur Syazwani Safusyam. Kita jumpa lagi. Bye.